Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati al-alim al-alamah Al-Syekh Ali bin Abdurrahman Al-Kelantani syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya masih lagi mengizinkan kita dapat bernafas dan dapat menjalani segala kehidupan kita, lebih-lebih lagi kehidupan yang berkait dengan hal-hal akhirat, yakni ibadah. Dan pada malam ini Allah mengizinkan kita untuk berada di dalam suatu majlis ilmu. Walaupun kita tidak bersua muka secara realitinya, tetapi kita tetap dapat bersama dalam satu majlis yang dipuji oleh syarak, lagi disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga kekasihnya baginda Nabi Muhammad SAW. Pada malam ini dapat kita bersama untuk kita sebutnya sebagai tazkiyatun nafs, yakni mencuci hati. Di samping-samping kita menghadapi ujian yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala, yakni ujian wabak COVID-19 ini. Jadi antara salah satu asbab dan musabab diturunkan sesuatu ujian kepada hamba-hambanya, itu juga kerana untuk meninggikan akan martabat atau makam hamba tersebut. Ada pun juga sebagai satu teguran daripada Allah Subhanahu wa taala kerana atas dosa-dosa yang kita ataupun perkara maksiat, lara dan sebagainya yang kita telah lama orang cakap apa, buat tak indah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang Allah berikan sebagai satu teguran supaya siapa yang memahami akan teguran ini, maka dia menjadi semakin hampir dan semakin dekat kepada Allah SWT, daripada yang tak elok menjadi kepada yang elok. Ada juga yang mendapatkan teguran tetapi tidak diendahkan teguran ini, maka dia dengan sebab teguran ini juga, maka dia akan jadi semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya tidak
lagi dipedulikan oleh Allah SWT dan tidak dipandang oleh Allah SWT. Maka kita ambil sebagaimana yang berlaku ke atas masyarakat kita, pada kita semua hari ini di dunia, seluruh dunia kena penyakit ni. Kita ambilnya iktibar supaya dengan penyakit ni bukan menyebabkan kita semakin jauh dengan Allah, tapi semakin dekat. Jadi kita memandang sesuatu itu dengan rahmat, pandangan rahmat. Walaupun pada pandangan zahir nampak penyakit ni sebagai satu bentuk kita kata bala ataupun musibah. Tetapi kita jadikan bala atau musibah ini sebagai satu batu loncatan untuk kita menjadi lebih baik daripada yang dulu. Dan kadang-kadang makna kata ulama menyebut bahawa di dalam sesuatu sesuatu itu ada sesuatu yang lain. Maksudnya kadang-kadang dalam satu kebaikan itu ada keburukan di dalamnya. Dan kadang-kadang sesuatu yang kita nampak buruk tetapi ada kebaikan pula di dalamnya. Sebagai contoh, sesuatu kebaikan tetapi kadang-kadang ada keburukan di dalam dia. Kita nampak pada zahir dia nampak baik. Contohnya kaya raya, hidup mewah, rezeki banyak melimpah ruah. Tapi kadang-kadang di sebaliknya rupa-rupanya dalam kebaikan itu ada keburukan. Nampak kebaikannya dari sudut duniawi, tapi keburukannya rupanya dengan kekayaannya itu dia semakin jauh daripada Allah Ta'ala. Semakin melupakan Allah Ta'ala. Semakin sibuk dengan urusan dunianya, tak habis-habis dengan mesyuarat lah, macam-macam. Tapi akhirnya bahagian agamanya, bahagian akhiratnya tak tahu ke mana. Kadang-kadang minta maaf cakap, belajar bidang akademik ni bagus dah, tapi sibuk menghafal urusan-urusan duniawi dalam bidang akademik, sains, matematiknya dan sebagainya, tapi rupa-rupanya sepotong ayat Quran pun tidak melekat di atas kepalanya. Maknanya langsung tak ada nak boleh hafal ayat Quran, tak boleh nak hafal doa-doa, tak boleh nak hafal, tapi bahagian dunia hafal sangat. Jadi nampak dari sudut duniawi nampak hebat lah, tapi rupa-rupanya dari sudut ukhrawinya pula jauh. Jadi itu kadang-kadang pada pandangan mata kasar nampak baik, tapi pada pandangan dalamannya pula rupa-rupanya ada keburukannya. Kadang-kadang sesuatu tu nampak buruk pada zahirnya, macam penyakit lah dan sebagainya. Tak kira lah, bukan semata-mata COVID saja, apa-apa penyakit pun. Satu pandangan daripada pandangan zahir nampak tak elok lah, siapa nak penyakit kan? Tak ada siapa nak sakit, semua orang nak sihat. Tapi rupa-rupanya kadang-kadang dalam penyakit itu pula ada kebaikan. Ghalibnya manusia ni, dia bila susah baru ingat Tuhan. Masa senang payah, jarang-jarang kadang-kadang nak ingat ke Allah. Jadi kadang-kadang Allah bagi kita susah, dengan sebab susah tu jadi kita ingat pada Allah. Bila sakit barulah nak sebut nama Allah, Allah, baru nak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Dia masa sihat, dia masa senang, tak ada dah, tak ingat Allah dah. Duk tengok TV, tengok drama, duk bergelak sana, bergelak sini, langsung tak ada ingat ke Tuhan. Tapi bila dah, orang cakap apa, dah mula melarat, sakit, tak boleh nak buat apa, barulah nak capai Quran dan sebagainya. Itu kadang-kadang, jadi di sana pada zahirnya nampaknya buruk, tapi dari segi batinnya sebenarnya indah. Kerana dia menyebabkan sakit tersebut, menyebabkan dia semakin dekat pada Allah SWT. Jadi sebab itu juga samalah. Kita jadikan musibah ataupun ujian yang kita hadapi hari ini, sama ada kita kena atau tidak kena COVID ni, kita ambil dia sebagai satu, orang cakap, kebaikan di sebaliknya, iaitu dengan bala ini atau musibah ini atau ujian ini menyebabkan kedudukan makam kita semakin menghampiri kepada nak kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin dekat kita dengan Allah, semakin kuat kita beribadat, semakin kuat kita berdoa. Kalau tak ada susah, bila kita nak berdoa? Orang selalu berdoa ni bila dalam keadaan dia nak sesuatu, maknanya nak menyelesaikan masalah dia. Dalam susah baru dia minta. Tapi kalau dalam senang, sihat, bila nak minta pada Allah? Tu kadang-kadang Allah buat jadi begini. Bila kita susah begini, barulah nak menadah tangan, nak baca doa, nak minta pada Allah. Dan barulah kita nak membacakan kunut nazilah dan sebagainya. Barulah berhajat kepada Allah. Itulah kadang-kadang boleh jadi mungkin sebab kita jauh dengan Allah, kita lupakan Allah. Maka Allah peringatkan kita supaya kita kembali ingatan kita pada Allah dan tempat harapan dan hajat kita pada Allah.
Seperti mana kita baca dalam suratul Ikhlas, Allahus Samad. Allah menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Barulah hajat tu tertumpu hanya semata-mata pada Allah. Lagi-lagi dalam keadaan kita lihat hari ni, masih lagi belum jumpa betul-betul ubat kepada COVID. Cuba yang ni macam-macam, ivermectin lah, apa macam-macam. Dibuat kajian itu, kajian ini. Hatta vaksin sekalipun dia bukan ubat, dia hanya mencegah. Nah, dalam cocok tu pun ada juga yang masih dah lepas cocok pun kena juga, ada juga. Jadi maknanya tak boleh nak selesai. Bila tak boleh nak selesai, siapa yang boleh menyelesaikan semua ni? Kalau bukan semata-mata Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah lah yang turunkan wabak, Allah juga yang boleh mengangkat wabak. Allah yang letak, Allah juga yang boleh angkat. Jadi kita perkuatkan hubungan kita dengan Allah. Maka nak perkuatkan itu, inilah yang dinamakan sebagai taubah. Taubat kita sebut taubat. Bahasa Arabnya taubah. Taubah ni ataupun taubat ni asal perkataannya taba. Taba yatubu taubatan. Taba ni artinya balik ataupun kembali. Jadi taubat ni artinya kembali kepada Allah. Balik kepada Allah. Mungkin kita dah tersasar jauh, balik kepada Allah. Macam kita nak menyelesaikan COVID ni, kita buat kajian itu, kajian ini, macam-macam perbincangan. Tak payah cukup dalam negeri, dalam negara. Habis seluruh dunia buat perbincangan. Kita tak jumpa penyelesaian. Kerana penyelesaian tidak ada pada kita. Selama ni kita sangka sesuatu masalah kita selesai dengan sebab kita. Kita tak boleh menyelesaikan masalah. Kita tak boleh selesaikan masalah sebab yang mendatangkan masalah datang daripada Allah. Maka yang menyelesaikannya juga adalah daripada Allah. Ada. Jadi kita tak boleh nak selesai. Bila tak boleh, kembalikan kepada Allah. Kembali kepada Allah. Maksud kembali, dalam masa yang sama kita tidak meninggalkan usaha dan ikhtiar. Dalam usaha dan ikhtiar itu, kita berhajat kepada Allah. Pertolongan Allah. Jangan semata-mata usaha dan ikhtiar, tetapi tidak ada hajatnya atau pergantungannya kembali kepada Allah. Ini yang disebut sebagai taubat. Kembali kepada Allah. Jadi macam mana kita buat usaha dengan SOP dan sebagainya, itu salah satu usaha dan ikhtiar yang bagus. Memang hebat. Nak kita fikirkan secara ikhtiarnya, dengan akal yang Allah kurniakan, kita fikirkan macam mana penyakit ni, supaya dia tak merebak, jaraknya gini. Tapi dalam masa yang sama, kita lupa untuk kembali kepada Allah, dan kita terus melaksanakan lagi perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah. Dengan buat lagi, hiburan-hiburan, maksiat, lara yang tidak ada manfaat untuk akhirat. Lagilah keadaan sekarang manusia semakin jauh dengan Allah, lagi dibuat lagi rancangan-rancangan yang menyebabkan lagi manusia jauh daripada Allah. Dan macam mana kita nak mengharapkan pertolongan Allah dalam menyelesaikan masalah? Macam kes yang terbaru tu, yang kes 50 juri artis tu. Ini satu masalah. Jadi kita nak sebut, kita ni orang Islam, bukannya kita marah pada SOP, bukan marah pada PKP dan sebagainya. Kita boleh terima SOP. Semayang jarak kita boleh terima. Tidak bersalaman kita boleh terima. Pakai pelitup muka kita boleh terima. Semua kita boleh terima. Yang kita tak boleh terima apabila satu-satu keadaan itu berlaku double standard. Satu-satu keadaan itu yang ni boleh, yang ni tak boleh. Lebih-lebih lagi yang berkait dengan soal agama. Yang ni yang kita tak puas hati. Yang ni yang kita marah, yang ni yang kita nakkan jawapan. Kenapa jadi begitu? Sebagai contoh, kita boleh terima sembahyang, tak boleh ramai. Masjid 12 orang sahaja, sembahyang Jumaat tak boleh. Dan sebagainya. Kita boleh terima, tak apalah sebab masalah wabak. Tiba-tiba dalam masjid keadaannya 12 orang, tiba-tiba dalam masa yang sama, artis boleh sampai 50 orang. Dalam satu tempat yang sama. Dalam keadaan tak ada pakai pelitup muka. Yang ni yang kita pertikaikan, bukan kita pertikaikan SOP atau PKP. Yang kita pertikaikan tanggungjawab untuk menyelesaikan satu masalah. Lagi-lagi pula, suatu perkara tu dibuat, boleh mendatangkan kemurkaan Allah. Macam mana kita nak selesai? Jadi kita ni nak menyelesaikan ke atau tak nak selesaikan? Itu masalah. Yang ni kita sebut taubat. Kembali pada Allah. Balik pada Allah. Tak apalah, kita dah salah, kita dah silap. Memang manusia. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan.
Manusia itu tempat lalai, tempat lupa. Kita silap, kita lalai. Banyak kita tersilap. Dan sekarang bila Allah tegur kita, kembalilah pada Allah. Kenapa masih lagi lara? Yang ni yang dikatakan ini belum betul-betul orang cakap apa? Alamatul kiamah kubra. Belum alamatul kubra. Belum lagi tanda-tanda kiamat yang besar. Baru kira wabak macam ni Allah tunjuk pun manusia masih lagi tetap berdegil untuk kembali pada Allah. Apatah lagi esok kalau berlaku matahari terbit sebelah barat. Bagaimanakah agak-agaknya manusia tetap berdegil untuk kembali pada Allah. Bila dah macam-macam datangnya bencana dan sebagainya. Macam kes dululah Allah tunjukkan dekat dengan negara kita. Ini negara jiran kita di Indonesia. Berlaku di Sulawesi. Kan? Berlaku gempa, tanah tu bergelumang habis. Sampai kita pun dapat video. Bukan tak sampai kat kita. Dapat video kat telefon kita. Kita dapat lihat sampai bangunan pun bergerak dengan tanah-tanah sekali. Kan? Patutnya bila tengok gitu tak kena pada kita. Kita Allahu Akbar. Taubatlah kita. Rasa insaflah kita. Sebab takut ni kalau jadi kat aku ni macam mana. Kan? Ni tak lagi sibuk dengan hiburan. Seolah-olah macam tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa. Jadi ini yang kita takut. Bila kita tidak lagi merasai apa-apa, itu tandanya hati kita sudah pun mati. Hati sudah mati. Macam orang mati lah. Orang mati, kita jentik dia pun, dia tak rasa sakit dah. Tak sakit benda ni. Bukan dia tak menjerit dah. Nak kita cuik, kita sapu, kita pukul dia ke. Tak ada apa dah. Sebab mati dah. Mati dah. Dia tak ada perasaan dah waktu tu. Melainkan dia ada di alam roh sana lah. Tapi pada jasadnya tidak ada lagi dah. Tak ada respon pada jasadnya. Sebab jasadnya sudah pun mati. Begitu juga orang yang hatinya mati, bila datang ujian Allah, teguran Allah, dia tak boleh nak respon. Maksud tak boleh nak respon ni, maknanya dia tak rasa bersalah dan tak ada rasa nak kembali kepada Allah. Malah masih lagi dia buat dono, buat dek gitu. Masih lagi sibuk dengan urusan duniawinya, dengan urusan laranya, maksiatnya dan sebagainya. Ayat ni yang kita nak bicarakan pada malam ni. Supaya tak apalah. Kita nak ajak semua orang sekali bertaubat pun susah juga. Jadi kita buat setakat mana yang kita mampu dan siapa yang nak dengar dan siapa yang nak balik kepada Allah. Pintu dan ruang ni kita buka bersama-sama untuk kita kembali kepada Allah. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Tahrim ayat yang ke-8, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Sadaqallahul azim, yang bermaksud ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu. Kita sebut dah tadi tabayatubu, tubu artinya taubatlah olehmu. Maksudnya dengan kata lain, baliklah kamu, kembalilah kamu ilallah, kepada Allah. Taubatan nasuha, iaitu taubat nasuha. Nasuha artinya yang betul-betul bersih. Maknanya kembali dalam keadaan kembali yang betul-betul bersih. Balik dengan sebenar-benar balik. Balik betul-betul. Sungguh-sungguh kembali kepada Allah. Itu yang dimaksudkan. Allah sebut, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, baliklah kepada Allah. Allah panggil kita balik. Tiba-tiba inilah dengan kesombongan Allah suruh balik. Malah nak balik malah awak tak peduli dengan taubat daripada Allah. Yani sebab itulah selayaknya orang yang tidak bertaubat ini akan dihuman ke dalam api neraka. Jadi orang nanti di hari akhirat masuk dalam neraka Allah bukan semata-mata kerana kemurkaan Allah, tapi kerana adilnya Allah. Apa tak adilnya? Allah dah buka ruang pintu taubat, bukakan kepadanya maghfirah, keampunan. Allah kata tubu ilallah, baliklah kepada aku, balik pada Allah. Degil dan sombong. Maka mana lagi tempat yang layak untuk orang yang degil dan juga sombong. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang yang sombong, orang yang takabur daripada nak kembali kepada Allah, daripada nak beribadat kepada Allah, Allah sebut sayadkhuluna jahannama dakhirin,
akan masuk dalam neraka Jahannam dalam keadaan yang hina, sangat-sangat hina. Dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jangan sampai nak ruang taubat yang ada pada hari ini kita abaikan. Baliklah kepada Allah. Besar mana pun dosa kita, besar mana pun maksiat kita, insya-Allah Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang akan menerima akan taubat kita dengan syarat taubatan nasuha. Maka kata Hasan Al-Basri, Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, dia berkata, bermula taubat nasuha itu iaitu menyesal dengan hati. Pertama sekali untuk kita nak bertaubat pada Allah, kata Imam Hasan Al-Basri, syarat pertama iaitu an-nadam, yakni makna kata menyesal fi qalbi, di dalam hati. Bukan menyesal, sebab tu Imam Hasan Al-Basri kata menyesal dalam hati. Jangan menyesal di mulut saja. Banyak orang kita ni menyesal kat mulut. Aku nyesal lah buat. Nak nyesal sebab apa? Sebab peluang tak dapat. Kalau kena peluang ada, buat pula. Buat pula. Jadi itu hanya menyesalnya di bibirnya sahaja. Yang kita nak ialah menyesal kita di dalam hati. Maksud di dalam hati itu dengan tanam azam. Kita menyesal sungguh-sungguh. Menyesal sungguh-sungguh. Nak menitis air mata. Kita rasa bersalah pada Allah. Ya Allah. Dan kita kenang baliklah. Hai tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam suratul Nahli ayat 18 Allah sebut wa in ta'uddu nikmatallah, dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu persatu. Kalau kita nak kira nikmat Allah bagi kat kita, kita takkan boleh kira. Takkan boleh kira. Cubalah kira, takkan boleh kira. Banyak mana Allah beri kepada kita. Tak payah jauh. Ambil yang ada pada diri kita sudah. Mata kita, telinga kita. Mata kita boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap. Mana ada orang minta doa, tak pernah dengar lagi. Kan? Kita nak tidur, contoh malam ni kita nak tidur. Ada tak orang sebelum nak tidur dia doa dulu, ya Allah, jadikanlah mataku boleh melihat esok hari. Jadikan telingaku boleh mendengar esok hari. Jadikan mulutku boleh bercakap esok hari. Jadikan diriku boleh bernafas esok hari. Jadikan kakiku boleh berjalan esok hari. Kalau nak minta satu-satu sampai ke pagi esok subuh dia tak tidur. Banyak nak minta. Nak minta boleh bercakap, boleh berjalan, boleh berlari, boleh melompat, boleh macam-macam boleh. Kita nak minta nak tidur baca doa tidur. Allahumma bismika ahya wa amut. Boom, tidur. Itu kalau baca doa. Kalau tak baca dah, terbongkang satu. Kain pelikat naik sampai atas muka. Tidur terbongkang. Tidur. Kak dengkuk. Esok pagi bangun. Bangun esok pagi tu, mata boleh melihat, telinga boleh mendengar, mulut boleh bercakap, kaki boleh berjalan, tangan boleh mencapai. Sebab tu kata guru kami, hebatnya Allah, pemurahnya Allah, dalam tak minta Allah bagi. Bayang kalau minta. Sebab tu Allah sebut, ud'uni astajib lakum. Doalah padaku, aku nak perkenan permintaan kamu. Dalam tak minta, kita tak minta mata kita boleh melihat, Allah bagi kita melihat. Kita tak minta telinga mendengar, Allah bagi kita mendengar. Itu dalam tak minta. Kalau minta, dalam minta, hamba yang taat pula, yang dikasihi Allah. Allah sayang kat dia. Allah. Lebih daripada tu, sebab tu Allah berikan ganjaran syurga yang di dalamnya, mintalah apa saja kamu nak minta, semua dapat. Selayaknya lah dia masuk. Sebab tu saya sebut tadi, seseorang tu masuk syurga kerana dengan adilnya Allah, masuk neraka pun dengan adilnya Allah. Berapa tak adil orang tu duduk kat dalam dunia dulu, dah buat taat, mengharungi ujian Allah, kemudian berlawan hawa nafsunya, lawan hasutan iblis, taat sungguh pada Allah, dekat dengan Allah. Dia buat saja, walau dia tak minat, tapi benda tu Allah suka, dia paksa diri dia untuk buat. Dia buat sungguh-sungguh, dia korbankan diri dia. Kan? Ini kita nak sambut raya haji, raya korban. Sanggup berkorban, duit banyak. Satu bahagian 650. Seekor lembu kat 4,000. Dia ada duit, dia sayang duit dia. Sayang tu dia sanggup korban demi Allah. Bubuh masuk dalam bahagian. Nak beli satu bahagian. Nak berkorban untuk Allah. Kalau begitulah kesanggupan dia, sayangnya, kasihnya pada Allah, Allah terlebih lagi kasih dan sayang pada dia. Maka selayaknya bila tempatnya kasih,
maka diletakkan di tempat yang terbaik, iaitulah syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata ulama, seseorang itu masuk ke dalam syurga bukan kerana banyaknya amal dia, kan? Tetapi masuk ke dalam syurga itu kerana kasih sayang Allah padanya. Banyak amal tetapi tidak ada kasih daripada Allah, tak ada guna juga. Macam mana pula ustaz? Dia amal banyak, mestilah masuk syurga? Belum tentu. Kalau sekiranya amalnya itu penuh dengan rasa riak dan ujub dan takabur. Beramal, tapi beramal bukan kerana Allah, tapi beramal kerana nak tunjuk pada orang. Supaya orang kata dia beramal. Supaya orang kata dia hebat. Supaya orang kata dia warak. Supaya orang puji dia. Jadi dia mengharapkan pujian daripada makhluk, bukan datang pujian daripada Allah. Maka bila datang daripada makhluk, bukan buat kerana Allah. Bila bukan buat kerana Allah, apa pula Allah yang nak kena bagi dia pula? Dia buat bukan kerana Allah, dia buat kerana orang. Minta kat orang lah syurga tu. Buat kerana Allah, baru layak Allah beri syurga pada dia. Sebab tu, benda ni yang payah. Sebab tu Iblis dia kata, dia berjanji. Kan? Qala, Iblis berkata, Rabbi wahai Tuhanku, bima agwaitani, la uzayyinanna lahum. Nah, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah menyesatkan daku, maka aku berjanji padamu bahawa aku akan la uzayyinanna. Maknanya aku akan mengelokkan segala jenis maksiat, benda yang tak elok kepada mereka ni, anak cucu Nabi Adam alaihissalam. Aku akan benda yang benda yang merosakkan, benda yang tak elok akan nampak dielokkan. Siapa yang nampak elokkan ni? Iaitu Iblis. Dia akan tunjukkan benda yang lara tu syok, best, sonok, benda maksiat tu jadi sonok. Dia la uzayyinanna. Ni dalam Quran sebut. Kemudian ayat seterusnya, dia kata, Iblis juga kata, dia kata, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali yang aku tak boleh nak rosakkan hati mereka itu, ialah kecuali mereka-mereka daripada hamba-hamba engkau itu, wahai Tuhan, mereka yang dalam hatinya ada mukhlasin. Mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang ikhlas. Orang ikhlas tak boleh diperdayakan oleh Iblis, laknatullah. Persoalannya, siapa tu orang ikhlas dan apa tu ikhlas? Apa makna ikhlas? Ikhlas ni asal perkataan dari segi bahasa ni, makna perkataannya khalas. Khalas ni makna selesai. Ikhlas ni makna selesai dari segi bahasa. Adapun dari segi kefahaman syarak, kita boleh ambil daripada suratul ikhlas. Kenapa surah ini dinamakan suratul ikhlas? Sedangkan dalam ayat ni langsung tak disebut perkataan ikhlas. Tapi surah itu dinamakan suratul ikhlas. Kerana nak menunjukkan 4 ayat dalam suratul ikhlas itulah memberi makna apa tu ikhlas. Maka kita tengok ayat yang pertama. Allah sebut kul huwallahu ahad. Katakanlah wahai Muhammad, Tuhanku ialah Allah yang esa, satu. Makna ikhlas buat kerana Allah yang satu ni. Kerana Allah satu, tak ada yang lain. Kerana Allah semata-mata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkaulah sahaja ya Allah kami sembah, dan engkaulah sahaja ya Allah kami minta pertolongan. Lepas tu masa mengaji ilmu tafsir, kata guru kami, kalau ikut kedudukan ayat dari segi bahasa Arab, sepatutnya terbalik. Sepatutnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu kaedah bahasa Arab biasa. Sepatutnya begitu. Sebab apa? Na'budu iyyaka artinya kami sembah akan dikau. Kami minta tolong akan dikau. Betul dah. Kalau kita buat ayat dalam bahasa Melayu pun, kami sembah engkau, kami minta tolong kat engkau. Gitulah. Tiba-tiba ayat ni diterbalikkan. Engkau tu duduk depan, tolong tu duduk belakang. Iyyaka na'budu. Maknanya engkau. Engkau kami sembah, engkau kami minta tolong. Jadi kalau ikut kedudukan ayat tu macam tak kena dia punya kedudukan tata bahasa dia tu. Kan? Cara susunan perkataan tu dari segi bahasa biasalah. Jadi ulama kaji, kenapa disusun secara terbalik begitu? Maka susun terbalik itu supaya kita memahami akan makna yang tersirat di dalamnya. Sebab tu Allah sebut dalam surah Yusuf ayat 2, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu dalam bahasa Arab, la'allakum ta'qilun, supaya kamu gunakan akal untuk memahaminya. Bukan faham kosong-kosong gitu. Pakai akal untuk faham. Allah sebut. Maka kenapa Allah buat perkataan itu engkau dulu baru sembah, engkau dulu baru minta tolong. Maka kat situ kata ulama,
engkau di situ dengan makna khusus. Makna khusus maknanya hanya engkau kami sembah, hanya engkau kami minta tolong. Bila sebut hanya, tidak ada yang lain. Makna tak ada lain aku menyembah melainkan engkau sahaja ya Allah. Dan tidak ada yang lain untuk aku minta tolong melainkan engkau. Maknanya tak ada siapa yang boleh tolong aku melainkan engkau semata-mata wahai Tuhanku. Itu tauhid, itu akidah. Ini kembali pada Allah, ini ikhlas. Sebab tu orang yang ikhlas, orang yang buat semata-mata kerana Allah, dia tak boleh ditipu dayakan oleh iblis. Sebab apa? Sebab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia buat semata-mata kerana Allah. Dia buat semata-mata kerana Allah semata-mata. Dia minta tolong pun minta tolong ke Allah, tak minta tolong kat siapa-siapa. Allah belaka dalam hati. Dia macam mana nak sesatkan dia? Tak boleh nak sesat dah lah. Yang jadi sesat ni sebab buat bukan kerana Allah, minta tolong bukan pada Allah, tu yang jadi sesat. Itu yang boleh disesatkan oleh iblis. Kan? Buat satu urusan kerja kerana pangkat. Dapat pangkat sedap. Sedap lah buat kerja. Tiba-tiba tak dapat dah pangkat tu dipecat. Turun pangkat, malas dah nak buat kerja. Jadi kena tipu lah. Jadi selama ni yang dia berjuang, yang dia buat sungguh-sungguh ni, bukan kerana Allah, tapi kerana pangkat. Maka dia bertuhankan pangkat dalam urusan kerja dia. Habis. Rasa. Ini halus. Ni, ayat ni yang kita sebut sebagai syirik itu terbahagi pada dua. Ada syirik jali dan ada syirik khafi. Syirik jali, iaitu syirik yang terang-terangan macam kafir tu. Sembah topekong dan sebagainya tu. Yahudi, Kristian, Buddha, Hindu. Itu syirik yang terang-terangan. Tapi di dalamnya itu ada juga yang dinamakan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Dan tersembunyi, bila sebut tersembunyi, memang barang tersembunyi dia tak nampak. Kalau nampak tak panggil tersembunyi. Jadi maknanya dia tak nampak. Tapi sebenarnya dia telah melakukan syirik pada Allah. Ini yang kita takut. Ini kita takut sebab kita tak nampak. Melainkan nak nampaknya dengan mata hati. Dengan petunjuk daripada Allah. Sebab tu kita sebut dalam Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, minta sungguh-sungguh. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Minta sungguh-sungguh. Supaya Allah tunjukkan kita. Apa yang kita tak jelas. Memang kita tak jelas. Kita tak nampak. Siapa di antara kita yang tahu bila COVID akan selesai? Kita tak akan tahu. Siapa yang tahu? Allah. Dan macam mana? Kita mengharapkan petunjuk daripada Allah. Minta pada Allah. Kembali pada Allah. Buat sungguh-sungguh. Tu, kul huwallahu ahad. Kemudian ayat yang kedua Allah sebut dalam surah Al-Ikhlas. Allahus samad. Allahus samad tu dua kalimah je kalau ikutkan. Tapi huraian oleh ulama, maknanya sangat panjang. Allahus samad artinya Allah menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat. Maka kata ulama, perkataan as-samad itu artinya semuanya hajat pada Allah sahaja yang satu. Semuanya itu tak kira siapa pun. Orang Islam ke, orang kafir ke, semua bergantung dengan Allah. Iblis gantung dengan Allah enggak? Dajjal gantung dengan Allah enggak? Corona lagi gantung dengan Allah. Semua bergantung dengan Allah. Allahus samad. Dua kalimah, pendek. Tapi maknanya menyeluruh seluruh alam ni. Sebab tu surah Al-Ikhlas tu besar. Sebab tu surah Al-Ikhlas tu hebat. Lepas tu Nabi kata, kalau kamu nak khatam Quran tapi kamu tak mampu, madai baca surah Al-Ikhlas 3 kali, pahalanya sama macam pahala mengkhatam Quran. Sebab apa? Sebab bukan pada surah Al-Ikhlas tu, tapi makna dalam surah Al-Ikhlas tu. Maknanya yang sangat besar. Ada? Ni Tok Imam baca surah Al-Ikhlas, dia kata Tok Imam tak ngapal Quran tu. Tak erti tu. Soal hafal tak hafal tu belakang cerita. Yang pentingnya memahami akan besarnya makna ayat dalam surah Al-Ikhlas. Allahus samad. Itu bila hati kita tak ada yang kita nampak hajat ni melainkan hanya pada Allah, itulah orang yang ikhlas. Hajat ni semata-mata pada Allah. Apa-apa tilikan dia Allah, sikit-sikit Allah. Nak beli rumah pun dipikir. Rumah ni kalau aku beli, dia ada dua pilihan sebagai contoh, nak beli rumah A atau rumah B. Dia akan fikir mana kalau ikut Allah suka aku beli rumah yang mana, A atau B. Macam mana dia nak tahu? Nak tengok rumah dia dekat tak hubungannya dengan Allah, yakni rumah Allah. Rumah dia dekat tak dengan rumah Allah. Bila rumah Allah dan rumah dia dekat, maknanya ada tautan. Sebab tu orang kata nak beli rumah, cari yang dekat dengan masjid. Senang kita nak pergi buat ibadat.
Ada juga yang kata, Ustaz, kalau rumah kita jauh daripada masjid, setiap langkah lah, itu pahala. Lagi jauh, lagi banyak pahala. Betul, kalau kita sungguh kuat. Takut-takut lagi jauh rumah kita dengan rumah Allah, lagi-lagi tak pergi dah. Lagi tak datang dah. Kan? Kalau betul mantap, kuat tak apa. Orang iman tinggi tak apa. Kan? Jauh sekilo pun dia boleh pergi. Kita selang berapa rumah pun tak boleh nak pergi dah. Jadi Allahus Samad. Itu yang kedua. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan. Apa makna ayat ni sebenarnya? Pada makna ayatnya, ayat ini sebenarnya ialah Allah nak mengatakan bahawa Allah tak memerlukan siapa-siapa. Allah tak perlukan anak untuk tolong dia. Contoh macam kita ada anak ni sebab apa? Sebab supaya senang nak buat kerja kita. Nabi Ibrahim minta zuriat. Ya Allah, tolong lahirkan daripada aku anak supaya dapat menyambung urusan agama ni. Maknanya dengan anak tu ada pertolongan. Jadi Allah tak perlukan anak kerana Allah tak perlukan pertolongan siapa-siapa. Allah boleh buat semuanya sendiri. Macam kita lah nak tukar lampu tak, kita panjat atas tangga. Kalau ada anak lelaki seorang duduk bawah tangga tu boleh tolong ulu spana ke ulu lampu ke mentol ke apa. Maknanya boleh nak meringankan kerja kita. Allah tak perlukan anak kerana Allah boleh buat semua. Allah tak perlukan pertolongan siapa-siapa. Dan Allah tak memerlukan siapa-siapa untuk memperanakkan dia, untuk jadikan dia. Allah tak perlukan sebarang pertolongan. Jadi bila Allah tak perlukan pertolongan, siapa yang perlukan pertolongan? Kita. Ini maknanya itu tersurat dan tersirat. Tersuratnya Allah kata, aku tak perlukan siapa-siapa. Aku tak perlukan pertolongan siapa-siapa. Dua je. Allah khalik. Lawan pada Allah makhlukun. Khalik yang mencipta. Lawan kepada yang mencipta, yang kena cipta. Dia mesti ada dua begitu. Lepas tu apitan kita kanan dan kiri. Ada kanan, pasti ada kiri. Mana ada kanan, ada semua. Kalau kanan, sini kanan, automatik yang sebelah sini mesti kiri. Begitu juga. Kalau ada Tuhan yang mencipta, pasti ada yang kena cipta. Begitu juga. Kalau adanya makhluk yang kena cipta, pasti ada yang mencipta Tuhan. Jadi kalau yang mencipta itu tidak memerlukan siapa-siapa, maka yang kena cipta pasti memerlukan. Memerlukan siapa? Yang mencipta. Jadi kitalah yang memerlukan Allah. Itu ayat tu nak tunjuk. Maka kalau kita faham diri kita ni semua perlukan Allah, aku buat apa pun perlukan Allah, barulah orang ni, itulah yang dinamakan ikhlas. Hatta semayangnya, dia angkat takbir, dia nampak angkat tangannya ni pun memerlukan Allah untuk beri dia kekuatan untuk angkat. Sebab itulah bila dilaungkan azan ataupun iqamah sampai kepada kalimah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, pada dua kalimah ni sunat kita menjawabnya dengan kalimah la haula wala quwata illa billah. Apa makna dia? La haula artinya tak ada daya, wala quwata tak ada kekuatan, illa billah melainkan dengan pertolongan Allah. Semuanya dengan pertolongan Allah. Artinya kata Nabi dalam hadis, tak ada daya tu artinya tak ada daya untuk kita meninggalkan maksiat. Kita tak mampu nak tinggalkan maksiat, melainkan daya daripada Allah beri kita daya untuk tinggalkan dia. Kita tak mampu nak membenting hati kita daripada buat maksiat. Kata guru kami, Tok Guru Siddiq Noh, ketahuilah kita ni kalau ikutkan sebenarnya memang ahli neraka dah. Kalau ikutkan, dah kenapa kita terselamat daripada neraka? Jangan, bukan sebab kita. Allah. Allah yang membentingkan. Allah yang selamatkan kita daripada dihumban dan dibakar dalam api neraka. Itu di sisi akhirat. Di sisi dunia, Allah selamatkan kita daripada terjebak kepada perkara-perkara maksiat. Allah yang selamatkan hati kita. Kalau Allah tak jaga kita, kalau Allah tak selamatkan kita, kompom-kompom sangat malam ni, kat disco dah kita. Joget cocok langit. Buat maksiat dah. Macam-macam dosa dah buat. Yang hari ni kita tak terkena maksiat tu, tak terkena dosa kerana Allah lah yang jaga kita. Ibarat contoh mudah fahamnya beginilah. Budak dia lahir, kalau mak dia tak jaga, ayah dia tak jaga, dibiar je kat tepi jalan macam tu. Semut, urung, datangnya anjing digonggong budak-budak tu, kucing,
Habis budak tu. Mati macam tu. Tak lama, sekejap dia mati dah. Kalau tak ada siapa pergi ambil dia, pergi tolong dia, mati. Orang tinggal anak kat tong sampah ke apa. Mati macam tu je budak. Maka ada mak dan ayah ni yang jaga. Jaga dia, bagi dia makan, bagi dia minum, tatang dia, mandikan dia, jaga dia, jaga. Sehingga dia besar. Tiba-tiba bila dia besar, dia derhaka pada mak ayah dia. Patut tak patut? Nah, apatah lagi, nah, kita ni dijaga oleh Allah, tiba-tiba menderhakai Allah. Lagilah sejahat-jahatnya ada. Nah, jadi Allah yang jaga kita. Allah yang tolong kita. Allah yang selamatkan kita. Bukan sebab kita. Jangan rasa kita hebat. Kita tak ada kehebatan. Macam sepatu kita macam bayi yang baru lahir tu kosong. Tak boleh buat apa. Nak buat apa? Tak boleh nak buat apa. Nak bangun tak boleh. Nak berjalan tak boleh. Patulah kata ulama, hakikat dirimu ialah kematianmu. Maksudnya, sebenarnya diri kamu tu mati. Maksud mati apa mati? Mati tak boleh bergerak apa? Tak boleh buat apa? Nak buat apa pun tak boleh, mati. Orang mati. Lalat hingga atas hidung, tak boleh nak tepis. Padahal lalat bukan sama mana lalat duduk atas hidung. Tak boleh tepis. Sebab apa? Sebab itulah hakikat dirimu. Dah yang hari ni kita boleh tepis lalat, boleh tepis tu, boleh bergerak, boleh melompat. Sebab Allah. Kalau bukan sebab Allah tak ada apa dah. Ini pegang situ. Ini nak mendidik hati tu ikhlas. Itu la haula. Kemudian wala quwata. Artinya tak ada kekuatan. Tak ada kekuatan di sini kata Nabi. Artinya kekuatan untuk mengerjakan taat. Kita tak boleh membuat satu ketaatan. Tak boleh buat ibadat. Tak boleh nak sembahyang. Semuanya melainkan kerana Allah lah yang berikan kekuatan. Kalau Allah tak bagi kita kekuatan, kita takkan boleh buat. Kita takkan boleh buat ibadat-ibadah ini. Allah yang tolong berikan kita kekuatan. Memang pun kalau tak ada kekuatan kita lemah. Allah nak pergi semayang pun lemah. Nak puasa lemah. Semua lemah. Dah boleh buat ni sebab Allah yang bagikan kekuatan tu. Allah berikan kekuatan pada kita. Baru kita nampak la haula wala quwata illa billah. Sebab itulah kenapa hikmahnya bila baca hayya 'alas salah falah, kita kena baca kalimah ni. Sebab apa kita faham pada hayya 'alas salah? Hayya 'alas salah artinya marilah semayang. Hayya 'alas falah, marilah kepada kemenangan. Maknanya kamu nak pergi semayang, nak hayya 'alas salah, marilah semayang tu urusan akhirat. Hayya 'alas falah, marilah kepada kejayaan. Kejayaan tu kejayaan duniawi. Maknanya akhirat dan dunia. Dunia dan akhirat. Dua-dua dunia dan akhirat itu la haula wala quwata illa billah. Maknanya kalau tak ada daya daripada Allah dan tak ada kekuatan daripada Allah, Allah yang tolong kita, urusan akhirat pun tak boleh kita berjaya, apatah lagi urusan dunia pun kita tak boleh nak berjaya. Tu maksud dia. Maknanya kamu nak pergi semayang tu pun la haula wala quwata illa billah. Kamu tak ada daya dan kekuatan, melainkan Allah lah yang tolong kamu, kamu boleh semayang. Itu juga hayya 'alal falah, kamu marilah kepada kejayaan. Kamu tak akan boleh berjaya di dunia, melainkan la haula wala quwata illa billah. Allah lah yang memberikan keselamatan kepada kamu, daya, dan Allah berikan kekuatan kepada kamu untuk berjaya di dunia. Jadi biar pandang Allah. Hari ni orang lupa Allah. Bila dia berjaya, dia nampak usaha dia. Ikhtiar dia. Usaha dan ikhtiar memang ada. Tetapi ingat, kalau kita mengaji ilmu sifat 20, usaha dan ikhtiar kita tidak memberi bekas. Tidak memberi bekas. Dia hanya sekadar usaha dan ikhtiar. Tapi tak ada apa-apa. Umpamanya macam bayang-bayang. Bayang-bayang tu nampak ada. Tapi hakikat tak boleh nak dipegang. Begitulah. Nampak ada usaha dan ikhtiar tu nampak. Dari sudut pandangan mata tu nampak. Nampak dia usaha. Tapi hakikat yang menjayakan bukan usahanya. Allah. Usaha tu umpama bayang-bayang sahaja. Dia begitu. Jadi itulah haula wala quwata illa billah. Pada ayat yang ketiga kita bicarakan tadi dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Kemudian ayat yang terakhir yang keempat dalam menerangkan makna ikhlas, Allah sebut walam yakullahu kufuwan ahad. Dan tidak ada siapa pun yang sekufu. Maksud sekufu serupa, setanding, sama taraf dengan dia, yakni Allah. Tidak ada siapa yang sekufu dengan Allah. Walam yakullahu kufuwan ahad. Hanya Allah saja. Maknanya tak payah kata kita hanya minta pada Allah, betul dah tu. Tapi untuk mentahkikkan lagi, menguatkan lagi, ingat tak ada siapa yang setanding dengan Allah.
Tak ada siapa yang serupa dengan Allah. Boleh jadi kita berharap pada Allah, tapi dalam masa sama berharap juga pada yang lain. Jadi itu dah jadi setanding. Nah, jadi Allah nak terangkan pada ayat keempat, orang yang benar-benar ikhlas, dia tidak meletakkan tandingan setanding dengan Allah dalam apa juga apa. Makna kata, bila kita mengharapkan Allah saja harapan kita, lain tak ada. Lain tak boleh memberi harap. Tak boleh memberi harap. Cuma, macam kita sebut tadi, usaha dan ikhtiar. Tapi jangan bergantung dengan usaha dan ikhtiar. Usaha dan ikhtiar tu kita cuba buat. Tapi cuba buat itu bukan kejayaan. Kalau berjaya sekalipun, Allah lah yang menjayakan, bukan kita. Pandang situ. Kita buatlah usaha macam mana pun. Kan? Ubat ke penawar ke vaksin ke apa ke. Sekadar itu dinamakan usaha dan ikhtiar. Perlu pada usaha dan ikhtiar. Kita mesti kena cari usaha dan mencari ikhtiar. Tetapi yang menjayakan Allah. Kan? Kadang-kadang susah orang nak faham. Kita bagi contoh mudah. Macam kita nak masuk dalam rumah, pintu kita berkunci. Untuk nak buka pintu tu, kita kena ada kunci. Kunci tu kita berusaha mencari kuncinya. Kunci tu banyak pula. Kita pun cari mana satu kunci dia. Dengan mencari tu panggil usaha dan ikhtiar. Kita pun dapat akhirnya dapat kunci tu. Kita pun pulah-pulah, pop, pintu terbuka. Terbukanya pintu itu kerana pertolongan Allah. Hakikat daripada Allah, bukan kunci. Allah boleh buat, kunci tu betul dah. Tapi pintu tak terbuka kerana dihalang, disekat. Allah tak izin buka. Maka pulahlah. Betul dah kuncinya, pulahlah. Sampai patah kunci-kunci, pintu tetap tak terbuka. Kerana yang membukakan pintu itu Allah. Adapun kunci, usaha dan ikhtiar. Itulah mudah faham. Mana kita kena cari juga kunci. Tak ada kunci tak boleh juga. Kena cari juga kunci tu. Tapi bila berjaya membukanya, fahamlah yang buka bukan kerana kunci tu. Yang membukanya Allah. Allah boleh buat tanda kunci. Allah boleh buka pintu. Sebab Allah yang bukakan pintu. Kita masuk. Nak bagi kiasan faham dia. Kan? Okay? Jadi dia begitu. Dia kembalilah. Jadi yang pertama untuk taubat itu kata Imam Hasan Al-Basri menyesal dengan hati. Menyesal dengan hati ni dengan macam mana? Mengikhlaskan hatinya. Macam mana ikhlas tadi? 4 ayat dalam suratul Ikhlas. Fahami 4 ayat tersebut. Maka bila hati kita bersih betul ikhlas, iblis tak boleh nak buat apa, hati kita akan betul-betul bersih. Maka kita dapat betul-betul menyesal, bersih hati kita. Dan kemudian dan kata Imam Hasan Al-Basri, selepas kita dah menyesal dengan hati, istighfar. Istighfar artinya minta ampun kepada Allah. Sama ada memang Allah dah ampun ataupun tidak, tunjukkan ubudiyah kita. Tunjukkan kehambaan kita dengan meminta-minta kepada Allah. Minta ampun pada Allah. Walaupun mungkinlah katalah tak ada hakikatnya, dia tak ada dosa pun. Tak ada dosa pun, minta kepada Allah. Kerana apa? Kerana kita hamba. Bila hamba, selayaknya sentiasa meminta. Minta kepada Allah. Sedang Nabi Muhammad SAW itu maksum. Mana ada dosa. Tapi Nabi istighfar 70 kali sehari. Nak menunjukkan lambang kehambaan. Meminta kepada Tuhan. Minta istighfar. Dengan apa? Dengan lidah. Istighfar itu dengan lidah. Dengan zikrullah. Astaghfirullah. 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 Duduk-duduk saja. Tak ada apa ni PKP, tak boleh nak keluar gimana. Ambil tasbih, pegang, istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Amalah, setiap kali pas mayang, buat 100 kali. Petik tasbih tu, kan, tasbih kita ni sekali pusing, kalau kita tak kira yang panjang ni, dia jadi 99. Sebab setiap satu takuk ni 33, 66, 33 lagi 99. Maka nak cukupkan 100, kita kira sekali yang panjang ni. Bila kita kira sekali panjang ni, satu pusingan tu dapat 100. Jadi bukan lama pun. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ambil pendek je lah. Astagfirullah pun pendek tak apa dah. Saya minta ampun pada Allah. Minta ampun pada Allah. Minta je. Makna dia. Kan? Tarik sampai pusing satu pusingan tasbih 100 kali. Selepas waktu semayang, kita buat sekali gitu. Jadi 5 waktu semayang, 500 kali kita istighfar pada Allah. Bak kata guru kami, kalau 500 kali istighfar, takkan satu pun tak kena. Macam orang menembak lah. 500 das tembakan dia tembak. Takkan satu pun tak kena, biul sangat gitu.
Nah, sekali 500 tong 500 kali. Takkan satu tak kena. Itu sehari tu 500 istighfar. Kalau dah seminggu berapa? 7 kali 500. Dah berapa dah? Nah, 7 kali 500 apa? 3,500 seminggu. Sebulan 4 minggu. Setahun 365 hari. Kan? Sepanjang usia hidup kita 10 tahun, 20 tahun kita hidup. Nah, berapa banyak dah kita istighfar. Takkan satu tak kena. Kalau kena satu, atta ibu minadzanbi kaman la tanbalah. Dalam hadis sebut. Orang yang bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh taubatnya, Allah terima pula taubatnya. Nah, kaman la tanbalah, seperti orang yang tak pernah buat dosa. Allah ampun segala dosanya, macam bayi yang baru lahir. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seperti anak, nah setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Arti fitrah ibarat seperti kain yang berwarna putih. Bersih, suci. Bersih. Kita tengok satu benda bersih pun kita suka kan. Apatah lagi Allah. Kita tengok kopiah kita bersih, putih. Jubah warna putih, bersih. Kan? Putih ni warna bersih. Warna yang nampak bersih, suci. Bayangkan hati kita bersih, suci. Kan? Tak ada kekotoran. Nampak indah. Orang tengok kita pun indah. Walaupun muka kita mungkinlah tak handsome mana. Tapi sebab hati bersih, orang suka dengan kita. Nak kawan dengan kita. Kan? Orang suka. Itu je. Kalau orang suka kita, Allah lebih-lebih lagi. Ada. Itu dia. Jadi, istighfar dengan lidah. Dan meninggalkan maksiat. Tanam azam dalam hati, aku nak tinggal perkara yang dosa yang kita buat. Maksiat yang kita buat tu kita nak tinggal. Nak tinggal. Tanam azam. Maknanya nak tinggal buat sungguh-sungguh. Maknanya kalau ada peluang sekalipun aku cuba tak nak buat. Cuba nak sungguh-sungguh. Lawan dia sungguh-sungguh. Dengan segala anggotanya, dengan anggota badan kita. Dia kata guru kami lah, Tok Guru Siddiq Nur, guru kita semua juga. Untuk mengelak kita buat dosa, buat maksiat, kita buat taat. Jadi dia begitu, macam cawan sebagai contoh. Dia kalau kita isi air, hilanglah udara dalam cawan. Kita buang air, masuk udara. Dia mesti ada isi juga dalam satu benda. Dia takkan tak terisi. Begitu juga. Kalau kita biarkan hati kita kosong daripada ketaatan, amal ibadah, maka masuklah barang maksiat. Tapi kalau kita isi hati kita dengan amal ibadah, maksiat tak boleh nak masuk. Celah mana dia nak masuk? Dia tak boleh nak masuk. Maka kena sibukkan kehidupan kita dengan ibadah. Sibukkan kehidupan kita dengan ibadah. Ibadah pula ada dua. Ada yang dipanggil ibadah umumiyah. Ada yang dipanggil ibadah khususiyah. Kita pergi ibadah khususiyah dulu. Ibadah khususiyah, ibadah yang khusus. Ibadah yang khusus ni antaranya macam dalam rukun Islam. Kita sembahyang, baca Quran, kita puasa. Tak kiralah apa-apa saja ibadah yang nampak ibadah itu ibadah agama yang jelas. Yang membezakan antara diri kita dengan orang yang bukan Islam. Sembahyang, puasa, berzikir, baca Quran. Tak kiralah. Itu dipanggil ibadah khususiyah. Kita sibukkan dengan ibadah khususiyah setakat mana kita mampu. Ada masa kosong, kita berzikir. Kan? Ada masa terluang, kita berbanyak-banyakkan sembahyang sunat. Sembahyang wajib, jaga dah tak tinggal. Kemudian diapit-apitkan pula dengan sembahyang sunat. Antaranya rawatib, kalau dapat bangun awal, tunaikan tahajud dan sebagainya, kita berbanyakkan. Bila ada ibadah, hati tu nak masuk maksiat tak boleh. Tak boleh nak celah. Kan orang tengah berzikir, lepas tu buat maksiat. Tak ada. Waliknya tak jadi begitu. Dengan berzikir, bila sebab tu kata Nabi, orang buat maksiat kerana dia melupakan Allah. Maksudnya, kalau dia ingat Allah, dia takkan buat maksiat. Jadi kita ni jadi terbuat maksiat sebab kita lupa Allah pada ketika tu. Jadi macam mana? Kita banyakkan ingat pada Allah. Antara nak mengingat Allah dengan zikir. Yang mana belum ada tasbih, beli tasbih. Tak kira lah tasbih tali ke, tasbih picit-picit ke. Cuma kalau orang tanya pada saya, afdalnya tasbih yang mana? Tasbih tali lah. Sebab ini mainan ulama. Daripada turun-temurun, daripada dulu-dulu lagi, beginilah caranya. Padahal nak pakai yang tekan-tekan pun boleh juga. Sebab dia sebagai alat saja. Tetapi kalau alat ni menyebabkan kita dekat dengan Allah Ta'ala, maka alat ni dia dipanggil sebagai alat ibadah. Alat yang menyebabkan hati kita dekat dengan Allah. Main tarik tu. Sikit. Macam ni lah. Orang pemain bola, mainan dia bola.
pemain badminton, mainan dia yang ada di tangan dia raket. Kan? Jadi ikut profession seseorang tu, maka di tangannya mesti berkait dengan apa yang profession dia. Jadi kalau kita nak jadi profession kita orang yang soleh, kita tengok alim ulama. Nah, di tangannya ada tasbih. Maka mainan ulama tasbih. Sebab itulah mainan hidup dia, zikir dia, mulut dia, la ilaha illallah, istighfar, astagfirullah. Itu ibadah khususiah. Tak kira lah kita kalau Allah membukakan makrifah pada hati kita, suka dengan amalan sembahyang, kita banyak-banyakkan sembahyang sunat. Ada orang Allah bukakan dia dengan Quran, dia suka sangat baca Quran. Pas sembahyang nak baca Quran. Pas muka semuka, pas muka semuka. Ada orang Allah bukakan dia dengan zikir, dia suka berzikir. Ada orang Allah bukakan dia dengan ilmu agama, dia kuat mengaji. Banyak-banyak kitab habis semua dia belajar, dia mengaji. Kan? Jadi itu semua pintu-pintu makrifah yang Allah berikan kelazatan pada seseorang, mungkin berbeza-beza di antara orang lain. Tapi yang pentingnya, mana bahagian kita. Jangan langsung tak ada satu pun. Mayang pun malas, zikir pun malas, puasa malas, baca Quran malas, nak ngaji pun malas. Habis apa yang ada? Dalam banyak-banyak tu biar ada satu yang paling kita suka. Semua kita buat, tapi paling kita suka. Yang tu kita gemar-gemarkan sekali. Buatkan selalu. Ada masa terluang, buat. Tapi dah takkan nak asyik nak ibadat je, dah bila nak bagi bahagian pergi kerja apa semua. Itu masuk dalam ibadah umumiah. Ibadah umumiah artinya perbuatan yang biasa kita buat. Dan tak ada beza pun kita dengan yang bukan Islam. Contohnya makan. Kita makan, orang kafir pun makan juga. Kita pergi kerja, orang kafir pun pergi kerja juga. Itu baru bentuk umumiah. Macam mana umumiah tu untuk dijadikan ibadah sehingga dinamakan ibadah umumiah? Maka umumiah itu kita buatnya lillahi ta'ala, kerana Allah. Seperti mana kita ikrar dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya solatku itu akhirat, ibadatku akhirat juga, wa mahyaya itu hidup dunia kita, wa mamati dunia lagi, kehidupan kita dalam duniawi ni, hidup dan mati. Maknanya maksud hidup dan mati itu segala kehidupan kita daripada kita mula dilahirkan sampai kita dimatikan. Semuanya lillahi rabbil alamin. Aku buat kerana Allah. Maknanya pergi kerja kerana Allah. Niatkan begitu. Aku buat ni kerana-Mu wahai Tuhan. Soal gaji, pangkat dan sebagainya itu imbuhan sahaja. Tapi hakikat sebenar aku buat untuk-Mu wahai Allah. Kalau kita buat kerana Allah, maka takkan jadi dalam kerja kita nak ngola, dalam kerja kita nak rasuah. Sebab kalau buat kerana Allah, takkan nak buat rasuah. Sebab tak kerana Allah tu yang jadi macam-macam kerja ni. Jadi melalut-lalut. Tapi kalau buat kerana Allah, dia tak lari. Dia akan buat kerja tu elok-elok, buat kerja dengan jujur, dengan betul, dengan ni. Makan kerana Allah. Kalau makan kerana Allah, takkan nak tiba yang haram, takkan nak tiba yang syubhah. Bila makan kerana Allah, dia jaga makanan mesti yang halal. Diyakini. Makan pula sedikit. Kalau banyak-banyak, itu dah ikut kehendak nafsu. Bukan lagi kerana Allah. Jadi bila kita tanamkan di hati kita, aku buat semua kerana Allah, semuanya akan jadi baik, akan jadi elok. Minta pertolongan Allah. Maka jadilah ibadah umumiah kerana Allah, ibadah khususiah kerana Allah. Maka dalam hidupnya daripada bangun tidur sampai tidur balik, tidak ada yang tidak dinamakan ibadah. Maka semua jadi ibadah. Bila semua jadi ibadah, jadi pahala semua. Jadi amal. Bila dah semua jadi amal, jadi ibadah, bila celah maksiat nak masuk. Bila celah dosa nak masuk. Bila celah iblis nak masuk. Jadi payah dah. Jadi itulah antaranya. Yang kita dapat usaha-usaha untuk kita nak jaga diri kita daripada melakukan maksiat. Dan cita bahawa tiada kembali kepada maksiat selama-lamanya. Dan cita artinya menanam azam pada dirinya. Bahawa dia takkan kembali kepada maksiatnya selama-lamanya. Tanam janji pada diri. Aku berjanji pada diriku, aku takkan kembali kepada dosa maksiat ni untuk selama-lamanya. Bila buat gitu, kita akan buat dia dengan sungguh-sungguh. Usaha sungguh-sungguh. Cara dia macam mana? Cari kita siasat untuk diri kita sendirilah. Kita siasat, apa perkara yang kita buat maksiat tu, apa yang mendekati dia. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, wala taqrabuz zina, dan jangan kamu menghampiri zina. Maknanya jangan kamu dekat benda yang boleh mendekatkan kamu dengan maksiat. Bila kamu tak berada dekat dengan benda yang mendekatkan dengan maksiat, maka kamu niscaya kamu akan selamat kerana kamu takkan buat.
Bila kamu dekat, walaupun kamu tak buat maksiat lagi, bila kamu dekat, dia akan mendorong kamu untuk buat maksiat. Itu yang jadi kita terbuat maksiat. Jadi apa perkara? Contohnya nak tengok gambar yang bukan-bukan, gambar-gambar lucah dan sebagainya. Kerana apa? Benda apa yang menyebabkan kita boleh terbuka gambar-gambar itu? Contoh laman web, internet ke, Facebook ke apa ke. Kalau rasa kita tak boleh nak kawal Facebook kita, tak boleh nak kawal internet kita, lebih baik tak payah berinternet, itu lebih baik. Tak payah berFacebook, itu lebih baik. Kalau kita memang tak mampu nak kawal. Tak apalah orang kata tak ada Facebook macam mana dan sebagainya. Lebih baik tak ada daripada kalau ada menyebabkan kita dihumban oleh Allah Ta'ala dalam neraka. Mana kita nak? Lebih baiklah orang kata dia ni hidup zaman bila tak ada ni. Tak apalah. Kalau itu boleh selamatkan kita. Tapi kalau kita ada kekuatan, tak apa. Itu antara cara ni. Cara untuk menyelamatkan kita daripada buat maksiat, kita tengok apa benda yang mendekatkan kita dengan maksiat tu. Benda yang dekat tu kita jangan buat. Kita jangan ambil. Sebab apa? Memang kita tak nak buat maksiat, tapi sebab dekat tu menyebabkan kita jadi dorong nak buat maksiat. Mana ada orang cita-cita nak buat maksiat, melainkan orang yang memang jahat sungguh lah. Tapi orang yang dalam hati ni ada baik, mana ada sebenarnya dia nak buat maksiat. Tapi yang dia terbuat maksiat ni sebab apa? Sebab dorongan tu ada, dekat. Dia macam magnet. Dia tak nak pergi, tapi sebab ada tarikan, terlekat juga. Itu masalah kita. Jadi sebab tu kita jangan ambil ataupun berada di tempat yang semakin dekat dengan perbuatan maksiat kita. Kalau tahu benda tu boleh menyebabkan kita dekat dengan maksiat, benda tu kita jauh lagi. Kita jauh dah, awal-awal lagi jauh dah. Bila kita buat macam tu, insya-Allah kita akan selamat daripada dosa dan maksiat. Okey. Jadi itulah berlebih kurangnya panduan taubat yang kita boleh ambil nasihat daripada kata-kata Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Yang saya kongsikan bersama. Khususnya buat diri saya sendiri dan umumnya kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian lah yang mendengar. Moga-moga Allah berikan kita kekuatan, Allah selamatkan kita. Apa-apa pun jangan tinggalkan Allah, jangan lupakan Allah. Susah macam mana pun kita, teruk macam mana pun kita, jahat macam mana pun kita, baliklah kepada Allah. Kerana Allah sentiasa membuka pintu kasih dan sayangnya pada kita. Kita saja yang belum membukakan lagi kasih sayang kita pada Allah. Kan? Selagi mana nyawa belum sampai kerongkong, matahari belum terbit belah barat, kita masih lagi ada ruang dan peluang untuk kembali kepada Allah. Terbuka luas. Bukan sempit, luas. Allah buka seluas-luasnya pintu kemaafan dan pintu taubat. Tinggal lagi kita nak ke arah situ ataupun tidak. Jadi kita kembali pada Allah, taubat pada Allah. Dalam musim-musim Covid ni, kalau kita kembali sungguh-sungguh pada Allah, taubat pada Allah, kalau takdir kata Allah kenakan juga kita dengan penyakit tu ataupun apa penyakit-penyakit yang lain, tak apalah nak buat macam mana. Sebab penyakit ni bukan satu yang menyebabkan jadi masuk neraka. Bukan siapa-siapa kena Covid masuk neraka. Tak ada hadis sebut gitu, tak ada ayat Quran sebut gitu. Itu cuma jadi sebab dan musabab kematian sahaja. Mati pasti dah, kita semua mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Persoalannya, mati seseorang itu berbeza-beza cara dia. Jadi boleh jadi mati kerana penyakit. Tak Covid pun mungkin penyakit lain. Itu cara mati saja. Yang pentingnya, selepas mati tu apa? Apa yang kita dapat hasil dia. Yang tu yang, sebab kalau mati memang pasti dah. Cuma cara berbeza. Ada orang mati bukan kerana penyakit, tapi mati sebab aksiden kalau langgar pula. Kalau tak mati sebab aksiden, mati sebab lain pula. Ada saja sebab mati. Mana ada sebab? Contoh macam kapal terbang terhempas. Bukan dia yang menyebabkan kematian. Mati, dia tak ada sakit apa, sihat. Naik kapal terbang, tiba kapal terbang tu terhempas. Bukan dia yang bagi terhempas. Pilot yang bawa pun bukan nak terhempas dah, tapi takdir. Allah nak buat jadi jatuh. Mati kat dia. Mati kat. Tak kena Covid pun mati kat. Mana kata. Jadi bukan persoalan penyakit ataupun bagaimana kematian tersebut. Tapi bagaimana aku menghadapi kematian itu. Itu yang kita kena fikirkan. Dan bagaimana kita menghadapi kehidupan kita, proses kita selepas mati itu nanti. Dalam alam kubur, alam akhirat nanti. Bila kita malam ni ambil masa sejenak. Tafakkuru sa'ah khairun min ibadati sab'ina sanah, kata Nabi.
Nak berfikir sejenak, fikir 1 saat, itu lebih baik daripada kamu buat ibadat selama 70 tahun. Kan? Ibadat selama 70 tahun tapi tak pernah fikir. Kurang bermutu berbanding kamu fikir sejenak, fikir saat. Hidup aku ni macam mana kalau aku mati? Kita biasa tengok kematian orang kan. Hari ni kita tengok orang tu mati. Esok orang tengok kita mati. Maka kita fikir kalau aku mati esok macam mana agak. Apa aku nak buat? Aku dah cukup ke tak? Nak dosa-dosa ini aku dah istighfar belum? Yang ibadat yang aku tinggal-tinggal aku dah qada ke balik belum? Dan macam mana aku nak hadap kat sana nanti? Sebab benda ni benar. Benda ni bukan cerita-cerita palsu. Benda ni benda betul. Kan? Kekayaan kita mengaji tinggi-tinggi, belajar betul-betul kita sebab apa? Sebab nak kaya. Kita pun kerja baik-baiklah sebab supaya gaji naik. Nak kita buat tu belum pasti lagi. Kita belajarlah sungguh-sungguh, kerjalah rajin-rajin. Belum tentu kita jadi kaya esok. Tapi kematian tu pasti dan pasti memang kita hadap. Bukan belum tentu. Tapi hidup dunia ni semuanya belum tentu. Tapi mati pasti. Hidup atas dunia ni buat apa pun belum tentu lagi kita dapat hasil apa kita buat. Tapi kematian pasti. Nah, kamu bersedia ke, kamu tak bersedia ke, pasti kamu hadap. Yang pasti itulah kita kena fikir. Yang belum pasti nak fikir buat apa. Kita buat je lah. Dapat, tak dapat, sudah. Nama pun benda belum pasti. Belum tentu berjaya. Tapi benda pasti dah. Memang pasti jadi. Kita kena fikirlah sebab dia pasti jadi. Jadi kita fikir. Maka sebab itulah kata Nabi, Al-Kaisu man danna nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang yang bijak ialah orang yang memikirkan tentang apa yang dia nak bawa selepas kematiannya. Sebab apa dia jadi bijak? Sebab dia memikir benda yang pasti. Bukan memikir benda yang tidak pasti. Tapi hari ni ramai manusia memikir benda yang tidak pasti. Dan kita memikir, bilalah COVID ni nak habis. COVID nak habis ni belum pasti lagi. Tapi mati pasti tak? Yang tu kita kena fikir. Jangan fikir bila COVID nak habis. Bila kita akan habis. Tu kita fikir. Nah, kita tetap akan habis ni. Tapi macam mana nak habis? Habis macam mana? COVID tak pedah dia. Kan? Dia gitu. Jadi yang paling mustahak, jaga dalam jaga-jaga juga. Elak. Sebab Allah kata, wala tulku bi aidikum illa talukah. Janganlah kamu campakkan dirimu dalam kebinasaan. Jangan sengaja kita biarkan diri kita terkena benda-benda yang memudaratkan atau membinasakan. Jangan buat selamba, tak pakai beli tuk muka, batu pergi tempat kerumunan orang. Itu memang kita seolah-olah macam mencari nahas. Seolah-olah macam nak bunuh diri. Kita jagalah diri kita, pakai beli tuk muka, jaga jarak dan sebagainya. Segala SOP kita jaga dengan baik. Tetapi bukan itu menjadi masalah paling besar untuk kita fikir. Masalah paling besar, kalau aku mati, aku nak bawa apa? Usaha tu jaga tu tak apa dah, jagalah. Tapi yang paling besar, iaitu di alam sana nanti. Jadi itulah sedikit sebanyak yang dapat kita kongsikan bersama-sama. Saya ambil kesempatan ini untuk mempromosikan jugalah. Selalunya di musim-musim di luar PKP ni, masa boleh kuliah kat luar apa semua ni, setiap kali saya kuliah, saya akan bawa barang niaga produk sekolah. Lepas habis kuliah, kita buka kat luar tu untuk jualan amal. Jadi orang pakat belilah. Jadi barang-barang lain kami tak kisah sebab kebanyakan barang-barang lain tu antaranya barang-barang orang lain yang kami tolong jual. Tapi yang paling ketara ni barang produk kami sendirilah, iaitu antaranya itu telur masin. Sebab kami sini ada itik. Kami bela sendiri. Jadi itik tu telur kami buat jadi telur masin lah. Jadi telur masin tu kadang-kadang tu sampai jadi bila tak ada orang nak beli dan sebagainya, kita pun tak bawa jual keluar. Jadi kadang-kadang dia jadi banyak-banyaklah berlebihan. Jadi kalau ada mana-mana siapa yang berkeinginan untuk beli, boleh maklumkan kepada kami, kan? Boleh ambil nanti admin page letakkan nombor ni, apa nama Ustaz Burhan kita, nanti dia letakkan nombor telefon, boleh berurusan dengan dia nak order dan sebagainya. Alhamdulillah juga baru-baru ni ada orang beli untuk buat bagi bantuan. Kalau kita tak pakai kita pun, kita boleh pakai untuk orang lain. Ada dia beli
Ada tu sebab dia persatuan, dia belilah banyak, dia beli sampai 300 balang. Lepas tu dia buat bagi bantuan kepada orang yang dalam keadaan susah dalam musim PKP inilah. Ada juga yang dia tak mampu nak beli banyak-banyak, dia tak banyak. Ada dia beli satu tray je, dia beli dalam 10 balang. Lepas tu dia mesej ke kami, dia kata, "Ustaz, saya beli 10 balang, satu balang saya ambil, lagi 9 Ustaz bedak-bedakkan. Nak kepada siapa-siapa yang Ustaz rasa dia memerlukan makanan dan sebagainya." Ini itu pun satu amal jariah yang hebat yang kita buat. Sebab itulah nak buat baik tak semestinya kaya. Apa yang kita ada saja pun kita boleh buat. Jadi Allah luas. Dia punya rezeki dia, cara dia untuk kita nak orang cakap apa, nak mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Dan saya ambil kesempatan ni juga sempena semakin dekat dengan Raya Haji ni, kita buka ruang untuk siapa-siapa yang nak masuk korban dalam pondok kami ni. Masih lagi ada kekosongan beberapa lagi iaitu satu bahagian 650 dan seekor lembu 4,000. Kambing asalnya ada tapi kami dah tutup sebab dah penuh. Jumlah kami nak disembelih tu dah ada orang ambil dah, jadi dah penuh. Yang ada lembu lah. Lembu kita ulang balik, satu bahagian 650 dan seekor 4,000. Kalau siapa yang nak daging, dia masuk, lepas tu dia nak ambil daging, boleh datang ke pondok kami lah. Kalau dia boleh lepas lah rentah-rentah ni, tapi tak tahulah nanti Raya Haji macam mana. Dia boleh ambil daging. Ataupun dia nak serah terus kepada pihak ma'had, pihak pondok, maka kami uruskan daging tu, kami bedak-bedakkan dekat dengan kawasan kami ni, orang kampung sini. Dan juga kami simpankan di sebahagian ni lagi kami simpankan di pondok untuk buat makan anak-anak pondok dan juga anak-anak tafiz di sini. Jadi kita dapat masuk korban, dapat pahala korban, dapat juga pahala memberi makan kepada orang-orang yang susah dan juga orang-orang yang menuntut ilmu agama. Besar pahala ni. Mana tahu sok-sok daripada bantuan-bantuan kita ni, mereka yang mengaji di sini menjadi alim ulama pada masa-masa akan datang, maka kita juga akan mendapat pahalanya sama kerana kita dahulu yang membantu dia dalam untuk kehidupan dia dalam pengajian dia di sini. Itu juga salah satu jariah yang kita mampu buat, insya-Allah. Jadi itu berkenaan dengan korban. Dan juga kita ada jual juga satu lagi produk yang baru kami keluarkan. Produk memang produk daripada kami sendiri. Cumanya kilang ni lah, kilang orang. Kami minta dia buatkan seperti mana yang kami nak. Maka kami keluarkan satu perfume, minyak wangi, minyak atar lah, minyak wangi daripada oud pula jenis daripada Mekah. Baunya taklah nak kata sebiji itu, taklah juga, tapi seakan-akan baunya yang di Mekah sana. Mana kalau siapa yang biasa pergi buat umrah dan sebagainya, bila dia bau-bauan ni, dia terkenang, boleh teringatkan baunya di sana. Sebab begitulah baunya lebih kurang. Saya pun pakai perfume Kiam, kami namakan dia. Harganya RM59.90. Campur postage, saya tak pasti itu nanti tanya admin lah, dia tahu. Nanti apa-apa mesej dia. Nak beli minyak wangi ke, nak beli telur asin ke, tak nak beli apa, nak sedekah saja pun kami terima. Dan kami terima kalau nak bagi apa-apa, kalau tak dalam bentuk duit pun dalam bentuk barang ke mana, ada barang tak pakai kat rumah ke dan sebagainya, tapi nak bagi ke pondok untuk kegunaan kami di sini, boleh, tak ada masalah. Kain langsir ke apa ke, baju nak dulu-dulu ke apa, pinggang mangkuk ke, boleh. Selagi mana kami boleh manfaatkan, kami cuba manfaatkan. Cumanya kami minta tak perlu beri Quran, sebab bukan kami tak nak Quran, tapi Quran dah banyak sangat di sini. Sebab orang duk infak bagi Quran banyak. Quran terjemahan pun ada, Quran biasa tu pun ada. Jadi dah banyak sangat. Jadi bila banyak sangat, dia tersepuk di almari, tak ada orang nak baca dia. Sebab budak-budak yang nak baca dah cukup dah seorang satu. Jadi takut dia jadi duduk kat almari tu je lah. Jadi sayang lah. Jadi kalau benda lain ni kita pakai, jadi bergeraklah pahala kita manfaatnya. Jadi kita bukakan siapa-siapa pun, tak ada masalah, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu. Dan saya ucapkan jutaan dan ribuan terima kasih khususnya kepada pihak Audio Kuliah, abang kita Abu Bakar Osman. Lupa nama dia. Abang kita Abu Bakar Osman, sahabat saya. Yang kalau kita mengajar belah-belah Ipoh tu selalu dia ada. Alhamdulillah, terima kasih
kerana sudi menjemput saya pada malam ni untuk buat sesi tazkirah lah, mengingatkan sesama kita pada malam ni cerita tentang taubat ni, insya-Allah. Dan begitulah juga kepada yang lain kerana sudi menonton, dan moga-moga kita semua dapat beramal bersama-sama dan Allah selamatkan kita semua, dan semogalah nanti di hari sana, di hari akhirat sana, kita semua berpimpin tangan untuk sama-sama masuk ke dalam syurga Allah. Moga-moga kita semua selamat nanti di alam sana, diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apapun yang baik datang daripada Allah, dan segala kekurangan itu adalah kekurangan dan silap saya sendiri dari segi adabnya. Adapun hakikatnya kullu min indillah. Katakanlah wahai Muhammad, semuanya adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi cukup sekadar tu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.